بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلة أتركي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. Terima kasih diucapkan pada pihak pada Pasukan Petronas Minggu Terengganu yang telah pun meluncurkan tazkirah online untuk kita pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sempena kedatangan Ramadan Al-Mubarak di tahun 1440. Alhamdulillah, sama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Muhammad yang masih memberi kesempatan kepada kita walaupun kita sibuk dengan tugas-tugas harian, amanah-amanah yang kita dipikulkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap sentiasa memilih kita untuk kita hadir di majlisnya saban ketika sehingga pada saat ini kita masih lagi bersama dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sebagai suatu peringatan kesetiaan kita sebelum kita masuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila kata kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak, maka rasakanlah bahawa kita akan menyambut satu bulan yang kita anggap dan kita letakkan dia bahawa dia ialah merupakan tetamu yang paling istimewa yang sedang kita menanti untuk menyambut kehadirannya. Sudah pasti Allahumma salli ala Muhammad bila mana kita nak menyambut tetamu yang begitu istimewa, maka dalam diri kita akan terbentuk satu perasaan, iaitu perasaan yang begitu gembira, iaitu perasaan yang sebegitu istimewa, yang
terbentuk dan terukir perasaan itu dalam diri setiap kita yang menganggap dia ialah yang teristimewa. Maka sebab itu Nabi kita SAW menyebut terhadap perasaan-perasaan yang tersangat gembira untuk kita nak sambut kehadirannya. Nabi SAW menyebut, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Sesiapa yang seronok dengan masuknya Ramadan, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari dibakar oleh api neraka. Di sini ada dua kombinasi. Yang pertama, fariha bidukhuli Ramadan. Yang kedua ialah harramallahu jasadahu ala niran. Yang pertama, seronok dengan masuk Ramadan. Yang kedua, pengharaman Allah terhadap orang yang seronok dengan masuknya Ramadan dengan diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Seronok ialah rohani. Seronok dengan memasuki Ramadan ialah kerohanian. Sementara diharamkan jasad dari dibakar oleh api neraka ialah jasmani ataupun tubuh badan kita. Tubuh badan kita ialah struktur luaran kita. Gembira dengan memasuki Ramadan ialah struktur rohani kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan melalui lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sesaat Nabi menuturkan, Nabi tidak menuturkan mengikut hawanya, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuturkan mengikut yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang ayat Allah sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan mengikut kehendak dan hawanya. Tidaklah yang Nabi tuturkan melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya hanyalah mahukan kebahagiaan umatnya sahaja, sama ada bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat sana. Maka dalam banyak perkara yang Nabi kita nak kita bahagia di akhirat sana, ada satu kebahagiaan yang kekal dan abadi, atau kebahagiaan bila mana kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya orang yang selamat dari neraka ialah orang yang sebenar-benar orang yang berjaya. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang telah dilepaskan dari neraka, maka dialah orang yang berjaya. Jadi kita dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya di akhirat esok. Bila mana Nabi nak kita berjaya, maka di antara pintu kejayaan kita ialah bagaimana kita masuki pintu Ramadan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, siapa yang seronok dengan masuknya Ramadan, haramlah jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang seronok melakukan ibadat ialah orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Berpandukan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi kita sebut,
al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu. Orang beriman ialah orang yang seronok, keseronokannya ialah hasanatnya, iaitu kebaikannya. Sementara yang menderitakannya ialah kejahatannya. Al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu. Orang beriman seronok kalau boleh buat baik, dan menderita kalau dia terjatuh kepada perkara dia melakukan kejahatan. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang beriman di sini ialah orang yang sebenar-benar imannya sempurna. Maksudnya, orang yang bila nak masuk Ramadan dia seronok, berarti imannya sangat sempurna. Sebab di sana ada juga orang beriman, nak masuk Ramadan dia tak rasa seronok macam orang beriman yang imannya sempurna, seronok nak berpuasa. Jadi walaupun dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dia nak puasa macam orang lain juga, tapi tahap ataupun ketinggian kegembiraannya tak sama seperti orang yang benar-benar beriman. Contoh, hari ini kita duduk dalam bulan Sya'ban. Orang seronok ni, dia kira duduk belik kalender. Macam orang yang nak kahwin selalu akan tengok tarikh, sehari demi sehari, hari demi sehari dia potong, tinggal berapa hari lagi. Maka jadilah kita orang yang menanti Ramadan seperti orang yang menanti sembahyang. Kerana orang yang menanti sembahyang, dia ambil wuduk di rumah dia pergi ke masjid, dia tunggu sembahyang. Selagi mana dia masih belum berhadas, maka dia dikira orang yang sedang bersembahyang, sentiasa bersembahyang. Maka begitulah orang yang menanti Ramadan. Penantian ni kalau kita tunggu, dia jadi lambat. Betul tak? Kalau kita tak tunggu, dia cepat. Kita tak nanti pun sembahyang fardu zuhur. Kesibukan kita tu menyebabkan kita sampainya waktu zuhur, orang azan kita kata Allah, bang dah. Sebab kita sesali, sebab kita sibuk dengan perkara lain. Tapi bagaimana bagi seseorang yang menanti, dia rasa lambat. Jadi lambat ni lah yang menimbulkan bila sampai masa yang dinanti, jadi diterjemahkan dengan keseronokan rohani. Perkara ibadat ni yang merasakan ataupun rezekinya dirasai oleh rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada saat yang sedang kita duduk ni, kita sedang menanti kedatangan bulan yang penuh dengan rahmat. Sehingga bulan Ramadan bagi orang yang mengerti dan tahu nilainya, dia akan terbentuk pula dalam diri dia satu perasaan yang Nabi kita sebut, law ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau anna sanata kullaha Ramadan. Nabi kata, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, dia akan bercita sepanjang tahun semuanya Ramadan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah nak masuk rasa seronok. Tahu pula dalam Ramadan tu ada apa. Dia harap, dia rasa alangkah baiknya kalau sepanjang tahun semuanya Ramadan belaka. Antaranya apa? Antaranya Ramadan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kepada kita suatu kelapangan, kemudahan melakukan ibadat, iaitu syaitan akan diikat, akan dibelenggu dalam bulan Ramadan.
Sehingga setiap orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan berasa begitu mudah melakukan amal yang soleh dibanding bulan lain. Ketika kita puasa Ramadan, kita boleh puasa hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya Ramadan. Tapi bila kita nak puasa Syawal, dia rasa berat. Sedangkan kita baru puasa je Ramadan 30 hari. Syawal dia rasa berat. Pasal berbeza di antara Ramadan dan Syawal. Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bulan yang dibelenggu iblis dan syaitan. Dibelenggu ni dipaham oleh ulama macam ni. Bulan Ramadan, bila masuk Ramadan, semua iblis dan syaitan ditangkap dan diikat. Jadi bila mereka ditangkap, diikat, jadi dia tak berkemampuan untuk datang menggoda, mengganggu orang yang nak buat ibadat. Satu pendapat. Pendapat yang kedua kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu bila mana iblis dan syaitan ni Tuhan lemahkan setiap iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Lemah tu macam mana? Contoh, kawan tu tengah sembahyang, syaitan ni bertengok kawan tu tengah sembahyang. Syaitan ni bila mana orang buat ibadat, dia punya sistem dalam sistem yang terbentuk dalam diri dia, fitrahnya, dia akan ganggu. Tak ada syaitan tengok orang buat baik, tengok dia duduk relax, tapi tak passion dia kalau orang buat ibadat, langsung dia nak. Sebab dia jenis menyuruh orang kepada melakukan penderhakaan pada Tuhan. Tengok kawan tu semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semayang apa? Tarawih. Tarawih ni bila mana tu, bila sebut apa dia kata sebut as-salatu sunatut tarawih 20 rak'atan jami'atan rahimakumullah. Semayang sunat tarawih 20 rakaat rahimakumullah, moga-moga kamu mendapat rahmat daripada Allah. Bagi orang yang faham 20 rak'atan, dengar tu menderita tak? Saya nak tanya. 20. Dengar tu pun dah main lain macam rasa. Siapa rasa berat tu? Nafsu. 20 rakaat. Aku sekat 8 ya. Langsung dia kata 8 dah. Pasal berat. 20 rakaatan. Tapi tak ramai orang yang dengar di hujung tu, rahimakumullah, moga kamu semua dirahmati oleh Allah. Hampa buatlah 20, nanti kamu akan dibalas, kamu akan disayangi oleh Allah. Tentu lepas tak alert. Okey, jadi bila mana 20 rakaat ni, walaupun berat yang dirasakan oleh nafsu, tapi sedang ataupun tidak, kita akan dimudahkan oleh Allah. Rahimakumullah, itu doa yang diletakkan sebelum melakukan ibadat. Ibadat ni dia kena mula dengan doa. Tu Nabi kata ad-doa mukhul ibadah. Doa ialah otak pada ibadat. Makna kalau tak ada otak, tak jadi orang. Betul tak? Orang sikit punya lawa, otak tak ada, langsung tak elok. Kereta punya lawa, punya hebatnya kereta, enjin tak ada, nak belagak apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Komputer tak ada motherboard, tak jalan. Itulah enjin kepada komputer. Maknanya ibadat kalau tak ada mukh dia, tak ada otak dia, tak ada enjin dia, tak jalan ibadat. Makna ibadat dia mesti ada enjin yang menggerakkannya, iaitu doa.
Bila mana kita nak bayang tarawih, di belakangnya ada rahimakumullah, moga-moga Allah merahmati kita semua. Bila mana kita berdoa, ketika itulah kekuatan akan datang daripada sisi Allah, iaitu jiwa yang rasa berat tadi sebab dengar 20 rakaatan, 20 rakaat, ketika tu Allah pulihkan jiwa tu, Allah bagi dia mesra dengan ibadat yang nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu-dulu orang main tarawih, bila tu imam nak rokok pun boleh bangkit Allahu Akbar, sebab nak singkat bagi shortcut, nak lagi tak lama. Hari ni subhanallah, orang yang Allah mudahkan, bila imam angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat, dia bangkit dah Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dia macam tu? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syaitan itu Allah belenggu. Dia nak pi ganggu kawan nak buat tarawih tu, tapi nak pi jadi berat. Awak dia berat ni, nak langkah pun lambat. Dia sampai-sampai kawan tu dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu di antara maksud yang dibelenggu syaitan dan iblis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan Allah lemahkan dia. Jadi bila mana kita ni beribadat dalam Ramadan, kita akan terasa Ramadan hebat sungguh, Engkau cipta Ramadan Tuhan. Hak tu boleh buat, ibadat ni boleh buat, ibadat tu boleh buat. Mudah sungguh lah buat ibadat. Sedekah dalam Ramadan, orang bagi, ya Allah, gila-gila bagi duit. Allahumma salli ala sayyidina. Orang baca Quran, ya Allah, jutaan manusia baca Al-Quran. Kalau di Mesir lagi istimewa. Di Mesir ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad, atas bah kita akan dengar semua orang baca Quran. Hujung baca Quran, tengah baca belakang. Malaysia tak ada. Dia yang baca Quran ni kadang-kadang general, paku 5, paku polis tu sampai baca Quran. Kita mana ada polis baca Quran? Rasulullah Sayyidina Muhammad di semua tempat hidup Al-Quran. Jadi suasana ini menyebabkan kita kata kalaulah sepanjang tahun Ramadan, jadi yang rasa tu rohani juga. Ya, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasakan, saya cakap ni saya nak supaya para muhibbin, semua para pecinta, follower kita mempersiapkan perasaan. Sebab dia punya tajuk kita persediaan untuk masuk ke Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan ni kena ada. Perasaan ni bila mana dia ada, maka dia ialah satu persediaan yang sangat penting untuk menghadapi sesuatu, untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita nak mendepani sesuatu. Contoh, orang nak perang. Perang ni apa? Perang ni ialah mati. Perang ni ialah penderitaan. Tapi orang yang nak pergi perang, bila mana dia siap perasaan, semua tu mudah sahaja dia menempuh. Walaupun dia akan luka, walaupun dia akan parah, hatta dia akan mati, semua enteng saja. Itu persediaan. Satu benda yang hebat. Tapi bila mana jiwa kita dah bersedia, semua dimudah. Maka begitulah nak masuk ke Ramadan. Ramadan ni dia adalah satu pendakian cinta yang tersangat tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibarat satu gunung, Ramadan ialah merupakan gunung yang tersangat tinggi pendakiannya. Kita harap kita semua tidak gagal mendaki pendakian Ramadan. Sebab bayangkan, bila dia mendaki, sifat dia awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Rahmah, permulaannya rahmat. Tunggulah tengok insya-Allah.
Awal Ramadan dia sejuk, redup, selalunya macam tu. Penuh dengan kerahmatan Tuhan. Kita baru nak puasa, adik-adik kita baru nak belajar puasa. Peringkat awal penuh dengan rahmat yang kita rasai. Lepas tu 10 yang kedua bermulalah cabaran, iaitu awsatuhu wa awsatuhu maghfirah, keampunan Tuhan. Bila kita nak dapat keampunan ni, kita kena menghadapi satu ujian demi ujian. Allahumma salli ala sayyidina. Ujian yang paling besar adalah ujian perasaan. Adakah kita masih mampu untuk mempertahan perasaan seronok tadi yang bersumber pada rohani tadi untuk kita nak menerus pendakian? Bila kita masuk 10 yang terakhir, lagilah hebat, sebab tawaran kita ialah itqu minan nar, iaitu perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak terlepas dah kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendakian ni dia macam ni, dia bukan macam tu lah, dia macam tu. Bukan setakat tu, dia licin lagi. Nak jatuh tak? Adakah kita akan terjatuh daripada gunung Ramadan hanya dengan beberapa patah perkataan selamat hari raya? Hak tu dah. Adakah dengan dengan beberapa rangkap tu dia akan menjadi orang tu perasaan? Faham? Nak maintain perasaan tu, rohani kita seronok dengan Ramadan. Adakah dia tukar nak seronok nak raya dah? Hak tu nak pertahan. Macam orang pergi Mekah juga. Pergi Mekah ni, ya Allah, senang pergi tu berbunga-bunga. Naik bas perjalanan daripada Al-Astaq nak pergi Kuala Lumpur, teriak dah, ya Allah, nak merasa Mekah tu. Sampai di airport, ya Allah, sampailah di Jeddah, sampai dah kita tu. Lepas tu naik bas pula, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nukulah ya mata, ya Allah, Mekah. Sampai di Mekah, bas tu kuna masalah Sayyidina Muhammad. Tengok Masjidil Haram bercahaya-cahaya, ya Allah. Sampai kita tawaf, tengok Kaabah buat pertama kali, ya Allah Tuhanku. Tak berhenti-henti, ya Allah. Allah selamat. Macam mana nak pertahankan perasaan tu sampai balik? Boleh tak? Ataupun sampai habis semua naik hotel, letih tempat tahallul apa semua, soalan Sayyidina Muhammad, tu fikirlah, nak beli jubah apa lai, nak beli hak ni apa lai. Masuk dalam mall tu semua habis. Mana hak seronok tadi? Habis. Tak nak doa depan Kaabah, nak sedih-sedih, nak pertahan rohani tu ada, hilang habis. Itulah 10 Ramadan yang terakhir. Nak pertahan, saya pesan pada semua ni, baju raya beli sekejap. Farah, beli baju raya beli sekejap. Jangan sampai Ramadan esok baru nak pergi beli sekejap. Jadi jangan diganggu 10 yang terakhir itu untuk yang lain. 10 terakhir hanya untuk Allah. Ada hari itu untuk Tuhan ya. Siang Quran, malam Quran, siang semayang, malam semayang, siang doa, malam. Habis tak habis malam raya, buka puasa, mula buka puasa pada hari terakhir tu, habis dah puasa. Baru nak fikir apa fikir. Tapi jaga malam tu pun jangan lagi. Jangan malam tu pergi cari baju raya. Selesai dulu. Malam tu siapa yang menghidupkan malam raya, Nabi janji lagi sekali. Man ahya lailatai aidi, man ahya lailatai al-aidi, ahya Allahu qalbahu yawma yumitul qulub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan malam raya seperti mana dihidupkan malam Ramadan dengan tarawih, siapa yang mengisi malam raya dengan ibadat, Allah akan menghidupkan hatinya
pada hati Allah mematikan hati semua manusia. Jadi kita harap Allah masih lagi mempertahankan kita pada saat kita berada di kemuncak ketinggi Ramadan. Masih kita semua dibelai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidup dibelai Allah, berarti dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, terima kasih pada sahabat-sahabat di Badan Kebajikan Petronas Negeri Terengganu yang telah memberi satu laluan istimewa pada tengah hari ini sebagai persediaan kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Terjemput pada semua sahabat-sahabat di sana untuk merayakan bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا هدايتك، اللهم نور قلوبنا هدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. تواصل بالحق وتواصل بالصبر، والله أعلم.